Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat semua, apabila Ketua Pembangkang membuat satu kenyataan dan memanggil kerajaan hari ini sebagai kerajaan jadong. Apa sebenarnya maksud jadong ini sahabat-sahabat semua? Kenapa begitu biadabnya Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin ini tidak rasa hormat? Adakah mereka begitu terdesak sehingga sanggup mengeluarkan kenyataan-kenyataan sebegini rupa? Jadi dalam pembacaan saya hari ini sahabat semua, terjenting hati saya untuk mengongsikan tulisan daripada seorang penulis ini yang menyekolahkan Hamzah Zainuddin kerana menggelar kerajaan hari ini sebagai kerajaan jadong. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin kongsikan tulisan dan juga pencerahan daripada seorang penulis ini yang bernama Faizal Terani. Hamzah panggil siapa jadong, itu antara komen beliau dalam sebuah tulisannya ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membaca kenyataan ini sahabat-sahabat semua. Katanya, satu kita agak pasti ialah Hamzah tidak pernah baca syarahan Cinta Sempurna Warisan Sejarah oleh Syed Hussein Alatas yang mula-mula memuatkan terma jadong. Jadi minggu lalu, Ketua Pembangkang yang kurang berkesan di Dewan Rakyat, atau lebih senang dipanggil sebagai Ketua Pembangkang yang tiada guna, yaitu Hamzah Zainuddin, memanggil Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai kerajaan jadong. Sebelum kita berangkat lebih lanjut, katanya, Kerajaan Perpaduan yang mentadbir negara ini adalah atas saranan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha yang di-Pertuan Agong yang ke-16 untuk memecahkan kebuntuan politik setelah PRU15. Perikatan Nasional seperti yang kita tahu enggan dan menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. Justru terdapat kemungkinan kata panggil jadong itu ditujukan kerana rasa pahit berbekas dan tidak kepuasan nafsu. Tambah lagi, kita tidak usah membincangkan sama ada betul atau tidak kerajaan perpaduan hari ini hari ini jadong atau tidak. Satu yang kita agak pasti ialah Hamzah tidak pernah membaca syarahan Cita Sempurna Warisan Sejarah oleh Syed Hussein Alatas yang mula-mula memuatkan terma jadong ini. Syed Hussein menggagaskan terma ini ketika beliau menjawat posisi sebagai fellow utama di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, tempat saya bertugas sekarang, katanya. Memang syarahan Cita Sempurna Warisan Sejarah oleh Syed Hussein ini saya gunakan dalam kuliah motet saya, bahkan diketengahkan kepada pelajar-pelajar di dalam dan luar kelas, katanya. Oleh sebab nama Syed Hussein dipetik dan dijadual dan dijual demikian oleh Perikatan Nasional, ada baiknya kita memahami terma ini. Orang yang saya kira wajar mempercikan terma ini tentulah ahlul baiknya Syed Hussein sendiri, yaitu anak kandung beliau, Syed Faris Alatas, seorang profesor dan sosiologis terkenal. Terpaling kini Syed Farid membincangkan istilah jadong ini adalah dalam prakata buku terjemahan Kut Ogihi wa Istimar atau Kesedaran Diri dan Kekeldaian oleh Ali Syariati, terbitan Lestari Hikmah. Buku yang diterjemahkan oleh Syed Al-Sagab ini memang sedang laku keras di pasaran, tambahnya. Dalam pengantar buku ini, Syed Faris yang merupakan anak lelaki Syed Hussein dan pewaris yang berhak membincangkan terma jadong ini membangkitkan faham kejadongan yang menurut beliau bertindih dengan faham Bibelisme, tetapi masih lain lagi. Syed Faris memberikan kita beberapa contoh kejadongan yang menurut beliau antara ciri khas setengah agamawan. Istilah jadong ini kependekan kepada kata jahat, bodoh dan sombong. Agamawan yang jadong seperti disyarahkan oleh Syed Faris adalah apabila, katanya, kesombongan mereka tidak memungkinkan mereka mengakui akan kebodohan mereka. Wow, terbaik ayat ini sahabat-sahabat semua. Antara kesentengan cara berfikir agamawan jadong ini apabila membuat sesuatu andaian tanpa berasaskan ilmu, dan apabila ditegur enggan mengakui kesalahan. Sebagai contoh, katanya, ada setengah ulama yang beranggapan wanita tidak berhijab terdedah kepada rogol, sedangkan fakta kes adalah yang dirogol itu kadang-kadang bertudung, malah dalam zon selamat atau ketika bersama anggota keselamatan itu sendiri. Contoh lain yang diberikan oleh Syed Farid ialah
dakwaan cetek ahli akademik dan ulama yang mengaitkan Abdullah bin Sabah sebagai pendiri mazhab Syiah, sedangkan hal itu terbukti secara akademiknya telah disangkal. Syed Faris mengatakan kejadongan berlaku apabila tiadanya pendekatan kritikal yang mana menerima sesuatu berasaskan tujuan jahat dengan niat menyusahkan golongan tertentu. Syed Faris menegaskan Syiah mazhab yang sah dalam Islam. Jadi menurut Syed Farid lagi, pengertian jadong itu tidak perlu. Pengertian jadong itu perlu diteliti. Tahrif rasmi jadong adalah jahat sambil tidak cukup atau lekas mengerti. Dan pada waktu yang sama, begitu sombong dan meninggikan diri sehingga tidak mengakui kebodohan. Seorang yang berjadong, yaitu yang berbuat jadong, tapi yang tiada mempunyai kuasa dalam masyarakat, mungkin tidak akan membawa kesan yang begitu buruk ke atas masyarakat itu. Yang menjadi bahaya bagi masyarakat kita adalah keadaan dalam mana institusi politik, ekonomi dan agama dikuasai oleh penjadong. Dalam keadaan ini ada kemungkinan besar bahwa rakyat akan diperjadongi oleh pemimpin-pemimpin seumpama itu. Tambah lagi, memperjadongi masyarakat atau berbuat jadong terhadapnya adalah berbuat jahat dengan sikap dan tindakan yang bodoh. Tanpa kebodohan itu disedari pemimpin-pemimpin itu oleh karena kesombongan mereka. Sebagai contoh, katakan ada seorang ahli politik yang menganggap satu golongan Islam tertentu sebagai sesat. Kalau pendapat itu salah tapi dimilikinya secara ikhlas tanpa tujuan jahat, ia boleh disebut bodoh tapi tidak boleh disebut penjadong. Jika sekiranya dia mengungkapkan pandangan itu dengan tujuan untuk menghapuskan golongan itu dan ia begitu sombong sehingga tidak mempertimbangkan kemungkinan kesalahan pandangannya, tindakannya akan merugikan atau menyusahkan golongan sesarannya. Jadi golongan itu dapat dikatakan diperjadongkan atau dalam kata lain menjadi mangsa kejadongan. Jadi sebetulnya katanya istilah jadong oleh Syed Hussein Alatas ini memang enak dibaca dengan terma pengkeldaian seperti yang diungkap oleh Ali Suryati. Sebenarnya ada banyak cara di mana rakyat dan masyarakat dikeldaikan. Salah satunya apabila pemimpin mencuri terma jadong dan mengenakan ia kepada kelompok bermusuhan dengannya untuk agenda sendiri. Bak kata Syed Farid Alatas lagi. Sesuatu yang paling rumit untuk rakyat yang ingin jadi bebas daripada kebodohan adalah kenyataan bahwa sejadong-jadong ahli politik dan agamawan mereka masih dipuji dan disokong oleh golongan-golongan tertentu yang telah menjalani pengeldaian. Semoga faham keldaian dan jadong tersebar luas dalam masyarakat kita dan penjadong-penjadong dan kekeldaian di kalangan kita berkurangan. Katanya lagi, pengguna memanipulasi kata jadong ini jangan dibiarkan. Beginilah katanya, apabila ketua pembangkang yang kurang berkesan ataupun tiada guna di Dewan Rakyat, Hamzah Zainuddin itu memanggil Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar sebagai kerajaan jadong. Jadi, kita tentu akan menimbang-nimbang siapa yang ingin beliau tuju. Kerajaan Perpaduan yang mentadbir negara adalah atas saranan yang di-Pertuan Agung untuk memecahkan kebuntuan politik setelah PRU 15. Dan Perikatan Nasional seperti yang kita tahu enggan dan menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. Memang terdapat keberangkalian besar kata panggil jadong yang tidak difahami oleh Hamzah. Itu memang ditujukan karena rasa pahit berbekas dan tidak kepuasan nafsu. Jadi kasihan katanya, dia ingin menjadong, kita enggan dijadong, carilah kedai tunggangan lain katanya. Menarik ya. Penerangan ya berkaitan dengan dakwaan daripada Hamzah Zainuddin ini yang mengatakan kerajaan hari ini adalah kerajaan jadong, dan jelas sekali bahwa yang jadong itu adalah ketua pembangkang ini sendiri yang tidak memahami erti sebenar jadong ini. Dan kita dapat lihat ya, walaupun dia berkata membuat tuduhan seperti itu, tapi yang jadong itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan Anda dengan pencerahan yang padu daripada penulis ini? Jadi yang pastinya Hamzah Zainuddin telah disekolahkan oleh penulis ya yang kita baca melalui pencerahan dan penerangan beliau, yaitu Faizal Terani. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun diangkat, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopal Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.